Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan juga dalam keadaan kita yang duduk dalam rumah tu kan, dapatlah kita melebihkan masa untuk mengikuti pengajian-pengajian yang telah diadakan secara online, supaya kita ni dapat manfaatkanlah apa-apa yang ada dan peluang yang diberikan. Lebih-lebih lagi kuliah Ustazah Sakinah kan, sebab dulu kuliah saya ni susah tau, orang nak tengok. Alhamdulillah lah orang kata kan, bila jadi macam ini senang pula nak tengok saya mengajar di apa ni, di dalam kuliah kan. Kalau dulu memang saya ni agak eksklusif, orang kata susah betul, nak kena datang kuliah dia baru boleh tengok macam mana dia mengajar. Jadi sekarang ni bila dah ada manfaat dan peluang ni yang diberikan, rebutlah. Tapi kalau nanti masjid dah buka balik, tak adalah, saya rasa benda ni akan diteruskan oleh saya. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi muslimah di Masjid Al-Muttaqin untuk menyambung perbincangan hadis kita yang minggu lepas. Hadis kita yang ke-29 berkenaan dengan amal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga. Masih ingat lagi hadisnya? Cepat-cepat buka depan tu kan. Muka surat berapa kita? Hari tu kita berhenti di muka surat 272. Okey, so kita akan masuk kepada perenggan yang seterusnya dalam hadis Nabi SAW di sini. Kerana hadisnya agak panjang, jadi pada minggu lepas saya cuma baca pada perenggan yang pertama sahaja. Yang mana boleh kalau kita nak ulang balik ya perbincangan tentang hadis itu, kita bincangkan tentang persoalan Muaz ibn Jabal radhiyallahu an berkenaan dengan amalan yang boleh menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah dan menyebabkan dia juga jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ Nabi SAW memberikan jawapan kepada Muaz ibn Jabal, yang mana Nabi kata kepada Muaz, amalan-amalan yang boleh menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah dan menyebabkan dia juga jauh daripada syurga Allah. Nabi sebutkan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, engkau menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Wa tuqimus shalah, yang kedua engkau mendirikan solat. Ketiga, wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan haji. Jadi ada 5 perkara yang Nabi SAW sebutkan pada persoalan yang diajukan oleh Muaz ibn Jabal. Tetapi Nabi tidak hanya berhenti di situ. Okey, Nabi tidak berhenti setakat di situ, bahkan Nabi menyambung jawapan Nabi dengan satu persoalan kepada Muaz ibn Jabal. Itu dikatakan di sini, thumma qala, rujuk muka surat 267. Sebelum kita masuk kepada syarah hadisnya, muka surat 267, Nabi SAW pun mengatakan kepada Muaz, thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Nabi tanya apa kepada Muaz? Tidakkah mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Setelah Nabi SAW menjelaskan kepada Muaz amalan yang menyebabkan seseorang itu boleh masuk ke dalam syurga Allah dan menyebabkan dia jauh daripada neraka Allah, Nabi pun tanya kepada Muaz, bukankah ataupun mahukah engkau aku tunjukkan kepada engkau tentang amalan-amalan yang membuka ataupun amalan-amalan yang menyebabkan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Jadi di sini Nabi SAW memberikan kepada Muaz dengan beberapa amalan yang merupakan pembuka kepada pintu-pintu kebaikan. Pertama, Nabi sebutkan di situ, kalau kita rujuk dalam teks kita, as-sawmu junnah.
puasa adalah perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah ianya menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Lalu Nabi kata, wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan solat sunnah seorang lelaki yang dilakukan seseorang di waktu malam. Dan begitu juga solat sunnah yang dilakukan seseorang di waktu malam. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang solat malam itu tadi, Nabi SAW pun membaca surah ayat yang ke-16 hingga 17 dalam surah As-Sajdah yang berbunyi, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang mana maksudnya lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi itu Nabi SAW baca setelah Nabi sebutkan berkenaan dengan solat malam. Okey, baik. Kita pergi kepada satu demi satu. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Terus ya, masuk kepada muka surat 272. Baik, di atas sekali di situ, pada kitab kita, Jami'ul Ulum wal Hikam, sabda Nabi SAW, Ala adulluka ala abwabil khair. Mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ini Nabi tanya kepada Muaz, kan? Jadi Nabi SAW pun memberikanlah amalan-amalan yang telah disebutkan, yang telah saya bacakan tadi. Dan di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ketika beliau mensyarahkan sabda Nabi SAW itu tadi, disebut begini. Setelah Nabi SAW menyebutkan bahawa masuk syurga itu adalah balasan kerana menjalankan kewajipan-kewajipan Islam, beliau lalu menunjukkan untuknya setelah itu kepada pintu-pintu kebaikan dari amal-amal sunnah. Kerana para kekasih Allah yang paling utama itu adalah orang yang didekatkan kepadanya, iaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal sunnah setelah melaksanakan amal-amal fardu. Maksudnya begini, kalau kita lihat daripada awal hadis yang ada pada hadis yang ke-29 dalam kitab ini. Awalnya Nabi SAW sebutkan tentang menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, puasa, bayar zakat, menunaikan haji, kemudian mendirikan solat, mendirikan solat, puasa, bayar zakat, menunaikan haji. Kesemua ini adalah amalan-amalan yang wajib, yang mana tidak seorang pun di antara kita bila sudah bergelar sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tidak terlepas daripada untuk melaksanakan kelima-lima perkara itu tadi. Yang ini Nabi sebutkan pada yang perbincangan kita minggu lepas, ia merupakan amalan-amalan yang wajib yang Nabi senaraikan sebagai amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah dan jauh daripada neraka Allah. Okey? Itu Nabi sebutkan amalan wajib. Kemudian bila Nabi SAW sebutkan tentang pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan ini adalah amalan-amalan sunnah, iaitu Nabi SAW sebutkan tentang puasa, tentang sedekah, tentang solat malam. Ini adalah amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk kita laksanakan amalan-amalan tersebut. Ini kerana apa? Amalan-amalan sunnah merupakan perkara yang boleh menyebabkan seseorang hamba meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada menyebutkan tentang firman Allah. Ini adalah hadis kudusi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman kepada kita ataupun berkata kepada kita, Nabi SAW sampaikan di sini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wama yataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Maksudnya, dan tidaklah seorang hamba yang mana dia mendekat kepada aku. Ini kata-kata Allah kepada kita. Iaitu tidaklah seorang hamba yang dia melakukan satu amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Iaitu bila kita buat amalan-amalan yang wajib tadi. Kan? Contohnya sebagaimana yang dah kita bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ini wajib ya. Puasa, solat, puasa, bayar zakat, menunaikan haji. Kita buat perkara tersebut, ia merupakan perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Tetapi ada satu peringkat yang lain. Yang bila kita buat ataupun satu tahap amalan yang kita lakukan, ianya menambahkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey, iaitu amalan-amalan sunnah. Sebab itu, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang amalan-amalan fardu itu tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang baru saya bacakan itu tadi, Allah kata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Okey, hatta uhibbah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah kata, hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Dan tidaklah seseorang hamba itu bila dia terus-menerus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan sunnah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepadanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada dia. Jadi ini antara cara kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Kita jangan berpada ya muslimah dengan hanya amalan-amalan yang wajib. Kita usahalah untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang sunnah supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecintaannya kepada kita. Bukan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tak cinta kepada kita bila kita melakukan amalan-amalan yang wajib itu tadi. Allah tetap cinta. Tapi biasalah kan, kita kena faham logik juga kan. Bila kita buat sesuatu yang lebih, pasti ganjarannya lebih juga. Kalau kita buat amalan-amalan yang wajib, Allah cinta kepada kita. Itu satu yang betul. Tapi kalau sekiranya kita tambah ataupun kita giatkan lagi amal-amal kewajipan itu tadi kan dengan amalan-amalan yang sunnah, pasti kecintaan Allah lebih daripada apa yang kita lakukan, lebih daripada sekadar pada tahap amal-amal yang wajib itu tadi. Kerana apa? Kita ada kesungguhan yang lebih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang soleh yang lain, walaupun ianya adalah amalan yang sunnah. Sebab amalan sunnah ni kalau kita tak buat pun tak ada masalah. Tapi kalau kita buat, bermakna kita ada usaha yang lebih untuk mendapatkan kecintaan Allah itu tadi. Sebab kalau amalan-amalan yang wajib, memanglah kita kena buat kan. Sebab kita tahu kalau tak buat kita dosa. Jadi nak tak nak kita kena buat. Tapi kalau amalan sunnah ni, dia terpulang kepada kita. Kita nak buat ataupun tidak. Tapi kalau kita memilih untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, bermakna itu bagus. Okey, itu bagus. Bahkan ia adalah peluang dan ruang untuk menambahkan ataupun meletakkan kecintaan Allah pada tahap yang lebih kepada kita. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis Qudsi yang telah saya bacakan itu tadi. Baik, terus ya kita masuk kepada hadis yang kita sedang bincangkan ini. Iaitu pertama, bila Nabi SAW menyebutkan tentang amalan-amalan yang dilihat sebagai pintu-pintu kebaikan. Pertama, Nabi sebutkan di sini ialah tentang puasa. As-sawmu junnah. Okey, Nabi katakan kepada Muaz, as-sawmu junnah. Puasa adalah perisai. Jadi ucapan ini adalah thabit, iaitu sahih dari Nabi SAW dari jalan periwayatan yang banyak.
banyak riwayat yang menyebutkan tentang puasa itu sebenarnya adalah perisai bagi seorang yang beriman kepada Allah. Dan Imam Ahmad meriwayatkannya dengan tambahan, iaitu as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang kukuh dari api neraka. Maka perisai adalah yang digunakan seorang hamba untuk melindungi dirinya. Persis seperti perisai yang digunakan dalam perang untuk melindungi diri dari pukulan pedang dan semacamnya. Shield lah kita panggil satu perisai yang kita pegang untuk melindungi diri kita. Jadi bila kita berpuasa, seolah-olah kita meletakkan puasa tu merupakan pendinding ataupun perisai yang menghalang kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi bagaimana puasa itu mampu menjadi perisai bagi diri kita? Okay, tadi kalau kita kata yang amalan yang wajib ialah puasa di bulan Ramadan. Ini adalah amalan yang wajib. Kemudian kalau kita sebut tentang amalan-amalan yang sunnah, puasa ni maknanya puasa kita Isnin Khamis kan, puasa kita pada hari-hari Ayyamul Bid kita kan. Ayyamul Bid lah kita panggil sebagai puasa hari-hari putih, iaitu pada 13, 14, 15 dalam setiap bulan-bulan hijrah kita, bukan 13, 14, 15 bulan Masihi tahun Masihi, tidak, tapi pada setiap bulan hijrah ikut kepada kalender hijrah. Jadi 13, 14, 15 adalah tarikh yang sunnah untuk kita berpuasa. Okey. So dipanggil sebagai hari-hari putih. Maksudnya setiap bulan. Boleh kita ambil ia sebagai peluang lah untuk kita memperbanyakkan puasa di samping puasa Isnin Khamis kita. Okay? So di situ bila seseorang dia bergiat ataupun dia banyak melaksanakan amalan-amalan puasa dan dia menjadikan puasa sunnah itu adalah satu amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak menjadi masalah, bahkan itu bagus untuk dirinya. Kerana apa? Orang yang banyak berpuasa, puasa itu tadi dia boleh menjadi perisai dalam kehidupannya. Cuma persoalan kita, bagaimana puasa yang kita laksanakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi mampu menjadi perisai dalam kehidupan kita? Macam mana? Ada siapa-siapa nak jawab? Kalau jawab saya tak dengar lah, kan? Kalau dalam kelas seronok ni bincang. Tapi kita lihat begini. Pernah kan kita dengar hadis Nabi SAW yang lain yang Nabi SAW sebutkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Disebutkan bahawasanya as-siyamu junnah idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Nabi kata, jika salah seorang di antara kalian dia berpuasa, maka bila dia menjadi orang yang berpuasa, fala yarfuth. Okay, kalau boleh salinnya, pertama Nabi sebut fala yarfuth. Kedua Nabi kata wala yajhal. Jangan buat perkara-perkara yang tak baik. Pertama, jangan berkata keji, jangan buat perkara-perkara yang keji. Kan itu maksudnya fala yarfuth. Bila kita berpuasa, bagaimana puasa itu dia menjadi perisai bagi diri kita? Dia bukan hanya sekadar puasa yang lapar dan dahaga. Bukan itu. Puasa yang sia-sia bila dia hanya kita laksanakan, tapi dia hanya menyebabkan kita menjadi orang yang lapar dan dahaga. Itu saja. Tetapi puasa yang bermanfaat bagi diri kita, yang dikatakan sebagai perisai itu tadi, apabila dalam keadaan kita puasa kan, ia menjaga keseluruhan anggota tubuh badan kita. Keseluruhan anggota tubuh badan kita juga turut berpuasa. Okey, sebab itu Nabi kata bila salah seorang di antara kalian dia berpuasa, fala yarfuth, jangan buat perkara-perkara yang keji, wala yajhal, jangan buat perkara-perkara yang bodoh. Bodoh maksudnya perkara yang sia-sia juga, yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Bila Nabi kata jangan buat perkara yang keji, bermakna keseluruhan tubuh badan kita. Telinga kita, lidah kita, pandangan kita, kan, hati kita, apa yang kita ucapkan, tindakan kita, semuanya adalah perkara-perkara yang dijaga. Sebab itu puasa menjadi perisai.
Kerana kita tak nak ia jadi puasa yang sia-sia. Sayang kan kalau puasa tu dia hanya sekadar menjadi lapar dan dahaga untuk kita. Tapi akhirnya dia adalah puasa yang sia-sia. Kita nak puasa itu memberikan satu ruang dan peluang kepada kita, mendidik diri kita menjadi seorang hamba yang makin baik. Makin baik di sisi Allah dan juga makin baik di sisi orang yang di sekitar kita. Okay? Jadi bila puasa tadi, dia menjadi perisai kerana apa? Bila kita menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan kita menjaga diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Bahkan bukan itu saja. Dalam hadis ini, Nabi SAW juga pesan kepada kita, fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim, inni shaim. Dalam keadaan kita berpuasa tadi, bila ada orang, bila ada orang dia bermusuh dengan kita, dia ajak kita bermusuh dengan kita ataupun bergaduh lah senang kata, au syatamahu, ataupun dia cela kita, dia ucapkan perkataan-perkataan yang tak baik kepada kita. Adakah dalam keadaan kita sebagai seorang yang berpuasa itu tadi, kita nak balas balik? Di sini Nabi pesan kepada kita, ucapkanlah inni shaim, inni shaim. Sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Maknanya, puasa itu tadi, dia menjadi perisai pada diri kita apabila, perisai pada diri kita apabila kita ni menjadi orang yang sabar. Dia bukan sahaja kita menjaga anggota badan kita, mata, telinga, mulut, tindakan kita, bila kita berpuasa, tetapi apabila ada orang lain, ada orang lain yang datang, yang cuba bermusuh dengan kita, yang mencela kita, maknanya dia bukan hanya kita saja, tapi bila ada orang lain yang datang kepada kita, cela, buat perkara-perkara yang tak baik kepada kita, kita sabar. Di sinilah yang akan menjadikan puasa itu dia membentuk kepribadian diri kita, menjadi seseorang yang terbaik. Dia membina kepribadian dari sudut akhlaknya, tutur katanya, tindakannya, how you respond, how you react, benda-benda itu yang menyebabkan kita menjadi seorang Muslim yang baik. Daripada apa? Melalui puasa itu saja. Dengan puasa itu saja, dia mampu untuk menjadi perisai kepada diri kita sebagai seorang Muslim. So saya harap hal itu jelas. Bagaimana puasa tu tadi dia mampu untuk menjadi perisai. Sebab itu bila kita baca di sini, dalam kitab ini dijelaskan lagi kepada kita berkenaan dengan puasa yang menjadi perisai. Disebutkan, maka perisai adalah yang digunakan seorang hamba untuk melindungi dirinya. Persis seperti perisai yang dia gunakan dalam perang untuk melindungi diri dari pukulan pedang dan semacamnya. Begitu pula puasa akan menjadi perisai bagi pemiliknya dari maksiat-maksiat di dunia. Itu yang tadi saya sebutkan tadi. Puasa dia jadi perisai. Bila kita puasakan tadi, bila Nabi kata orang yang berpuasa dia tak buat perkara yang keji. Ini maknanya kita tak buat benda-benda yang maksiat. Nabi kata dia tidak buat perkara-perkara yang jahal. Maknanya perkara-perkara yang bodoh, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maknanya kita tahu hal yang maksiat bila kita buat dia tidak memberikan manfaat kepada diri kita, maka puasa tu akan jadi perisai. Jadikan dinding kita agar jangan buat perkara-perkara maksiat. Sebab kita tahu, saya sedang dalam keadaan yang berpuasa. Saya dalam keadaan yang berpuasa, saya tidak mahu puasa saya menjadi perkara yang sia-sia ataupun membatalkan puasa saya, maka saya halang diri saya daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi begitu pula puasa akan menjadi perisai bagi pemiliknya dari maksiat-maksiat di dunia. Dan apabila dia memiliki perisai dari maksiat-maksiat tadi maka di akhirat itu akan menjadi perisai baginya dari neraka. Dan jika dia seseorang yang tidak memiliki perisai dari maksiat-maksiat, maka dia juga tidak akan memiliki perisai dari neraka di akhirat. Maknanya, bila kita puasa sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, kita melaksanakan amal ibadah puasa tadi. Puasa dia jadi perisai bagi diri kita. Anggaplah ni diri kita. Ini perisai. Dia jadi perisai bagi diri kita. Bila puasa itu menjadi perisai bagi diri kita daripada perkara-perkara kemaksiatan, dia juga menjadi perisai bagi diri kita ataupun shield itu tadi kepada kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada perisai itu tadi.
perisai, maknanya shield, pendinding lah. Pendinding daripada perbuatan-perbuatan maksiat, dia sekaligus akan menjadi pendinding bagi diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So boleh link kan apa yang Nabi SAW sebutkan kepada Muaz ibn Jabal tentang amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah dan seseorang yang dan menyebabkan dia juga jauh daripada neraka Allah. So bermakna dia bukan hanya semata-mata tentang puasa di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang sentiasa ingin berpuasa, okay, maka itu akan menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang dekat dengan syurga Allah. Sebab itu kita tak hairan apabila Nabi SAW ada menyebutkan bahawa di hari kiamat kelak ada sebuah pintu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang yang berpuasa, namanya Babur Rayyan. Dan orang yang melazimi puasa, yang dia istiqamah dengan amal ibadah puasanya dan dijadikan puasa itu tadi sebagai perisai untuk diri dia, okay, supaya tidak melaksanakan amalan-amalan yang maksiat ataupun amalan-amalan yang Allah larang, amalan-amalan yang haram, maka di situ Nabi kata bila di hari kiamat kelak kan, bila dia melaksanakan puasa itu tadi ikhlas kerana Allah, perlu penting juga ikhlas kerana Allah, maka di sana di hari kiamat kelak Allah akan panggil dia daripada pintu syurga bernama Ar-Rayyan. Ini keistimewaan orang yang berpuasa. Sebab itu Nabi kata apa? Ia adalah pintu-pintu kebaikan. Okey, habis kita bincang tentang puasa yang menjadi perisai. Masuk kepada perkara yang kedua yang Nabi sebutkan sebagai pintu-pintu kebaikan, iaitu Nabi kata apa? As-sadaqah. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi kita ada 3 amalan pintu-pintu kebaikan. Satu tadi Nabi sebut ialah tentang puasa sebagai perisai. Kedua ialah nak hilang suara-suara. Kedua ialah sedekah. Sedekah yang menghapuskan dosa kita. Okay, sedekah menghapuskan dosa kita. Iaitu di sini ada juga didatangkan kepada kita. Kalau kita buka dalam kitab, kalau kita rujuk dalam kitab yang sedang kita baca ini, ada riwayat daripada Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqata sirri la tutfi'u ghadab rabbi. Sesungguhnya sedekah rahsia itu memadamkan kemurkaan Tuhan. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sebelum kita masuk kepada hadis yang disebutkan di sinilah berkenaan dengan sedekah yang sir, sedekah yang rahsia itu tadi. Sebenarnya Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain, Nabi banyak berpesan kepada kita agar memperbanyakkan sedekah. Antaranya ialah ada satu hadis yang Nabi pesan secara khususnya kepada kaum wanita. Itu Nabi kata apa? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah atau memperbanyakkan sedekah. Kerana apa? Fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Fa inni uritukunna aktsar ahli nar. Kerana sesungguhnya aku diperlihatkan bahawasanya kalian merupakan di kalangan yang ramai, di kalangan penghuni syurga. Jadi ditanya oleh salah seorang wanita pada masa itu, dia tanya, kenapa kami ni Rasulullah merupakan di kalangan yang ramai ada dalam syurga, di dalam neraka? Nabi kata dengan 2 dosa yang biasa dilakukan oleh wanita, iaitu tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian ni banyak melaknat ni maknanya lidah kita ni tak, ialah orang perempuan ni memang Allah ciptakan suka banyak bercakap suka banyak bercakap kan, tapi kita gunakanlah kelebihan kita yang banyak bercakap ni untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Okay, ini sebagai peringatan kepada diri kita supaya jaga lidah kita ni baik-baik. Jangan kita gunakan kemahiran ke apa, kelebihan kita yang Allah berikan ini dengan suka bercakap, banyak bercakap ni dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kita gunakan lidah kita ni untuk
melaknat orang lain, keji orang lain, mengumpat, ngutuk, kan, kecam. Ini semua benda-benda yang seharusnya kita jaga agar tidak menjadikan kita atau menjadikan penyebab kepada kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Kedua, Nabi sebut ialah kerana kalian ni mengkufuri nikmat pemberian yang suami kalian berikan. Iaitu kita ni menjadi isteri yang tidak bersyukur dengan apa-apa yang suami berikan kepada kita. Okey, jadi di situ ada dua dosa. Dan Nabi SAW pesan kepada kita untuk dua perkara yang menjadi penyebab kepada seorang wanita dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi kan, Nabi memberikan kepada kita dengan solusi. Iaitu macam mana kita ni nak keluarkan diri kita ataupun bersihkan diri kita daripada dosa-dosa itu tadi, ialah Nabi pesan banyakkan sedekah. Di samping kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perbanyakkanlah sedekah. Kerana apa? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pesan kepada kita, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan separuh daripada kurma, satu kurma yang kita ada. Maksudnya takutlah kalian daripada api neraka tu ialah Nabi pesan ialah jaga diri kalian, lindungi diri kalian daripada api neraka. Walaupun kita sedekah dengan separuh daripada sebiji kurma yang kita miliki. Okey? Dan Nabi kata apa? Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Dan kalau sekiranya kalian tidak memiliki, kan kalau kita tak memiliki apa pun yang nak untuk dijadikan sebagai sedekah, maka jadikanlah kalimat kita yang baik sebagai salah satu bentuk sedekah yang boleh kita lakukan. Cantik agama kita. Mengajarkan kepada kita bahawasanya sedekah ni boleh dibuat dengan pelbagai macam cara. Kalau tak boleh dengan wang ringgit, maknanya buatlah perkara-perkara yang baik. Kan? Sebab itu, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ada mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik boleh dinilai sebagai sedekah. Okay, dan kita ada pernah bincangkan tentang hadis itu, yang mana Nabi tunjukkan perkara-perkara yang kita lakukan yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat pahala sedekah. Antaranya ialah bila kita membantu orang lain, menumpangkan orang lain di atas kenderaannya, itu boleh dianggap sebagai perkara sedekah. Kita mengangkat barang yang ada di pertengahan jalan yang boleh menghalang orang lain, itu juga boleh dianggap sebagai sedekah. Zikir-zikir yang kita ucapkan, itu juga boleh dianggap sebagai sedekah. Kan? Ada banyak perkara-perkara yang boleh dianggap sebagai sedekah. So di sini kita lihat ya, kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW sebutkan itu tadi kan, tentang bagaimana amalan sedekah dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini dipanggil sebagai pintu-pintu kebaikan. Sebab itu, kalau kita nak rujuk balik pada hadis yang saya baca tadi, tentang inna sadaqata sirri la tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah rahsia itu memadamkan kemurkaan Tuhan. Kemudian diriwayatkan dari Ali ibn Al-Husain rahimahullah bahawasanya beliau biasa memikul roti di atas punggungnya, di atas belakangnya di malam hari dan mencari orang-orang miskin di kegelapan malam, dan beliau berkata, sesungguhnya sedekah di kegelapan malam memadamkan kemarahan Tuhan Azza wa Jal. Kita bersedekah, kita keluar ni pada waktu malam, lalu kita bersedekah. Ini contohlah yang ditunjukkan oleh seorang salafus salih di sini, salafus salih di sini, iaitu bila seseorang dia bersedekah dalam keadaan yang orang lain tidak ketahui, maka hal itu boleh menyebabkan terpadamnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Atau dengan kata lain, boleh kita kata ia menyebabkan terpadamnya dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dia menjadi punca yang menjadi penyebab kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini didatangkan kepada kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkenaan dengan sedekah. Allah kata, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Fa ni'mahi.
boleh saja, tidak menjadi masalah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan sebahagian kesalahan-kesalahan kalian. Oleh kerana amalan sedekah tadi kan di sini disebutkan wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan sebahagian kesalahan-kesalahan kalian. Baik, ini menunjukkan bahawasanya sedekah memang menggugurkan dosa-dosa seseorang. Daripada surah Al-Baqarah ayat 271 itu tadi kan yang kita baca, yang didatangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali sebagai menyokong kepada penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan sedekah sebagai penghapus dosa itu tadi, didatangkan ayat ini untuk menguatkan lagi kenyataan-kenyataan dan perbincangan kita pada hari ini. Maka ayat Al-Quran itu tadi, dia menunjukkan kepada kita bahawasanya orang yang bersedekah, dia amalan sedekahnya itu tadi memang menggugurkan dosa-dosanya. Okey, baik sedekah itu dibuat secara mutlak, maknanya secara terang-terangan, ataupun sedekah yang dibuat dengan secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita merujuk kepada kitab tafsir Ibn Kathir, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahawasanya orang yang bersedekah, memperlihatkan sedekah tu tadi kan berdasarkan kepada firman Allah yang di awal tadi, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Orang yang bersedekah memperlihatkan sedekahnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang sangat baik. Boleh saja, tidak menjadi masalah. Okey, tetapi kalau seseorang dia nak menyembunyikan sedekahnya, wa in tukhfuha, Allah kata wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan jika dia hendak menyembunyikan sedekahnya, maknanya dia nak buat sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, yang mana tidak ada orang lain boleh nampak, tidak ada orang lain boleh mengetahui, Allah kata itu fahuwa khairul lakum, itu adalah lebih baik kepada kalian. Kerana apa ia lebih baik? Kerana kita boleh lebih terjaga daripada riak. Okey, sekali lagi saya nak kata tak salah bila kita bersedekah dalam keadaan orang lain nampak. Boleh sahaja, kerana ianya mungkin di situ boleh menyebabkan bila orang lain nampak, dia menjadi contoh tauladan untuk orang tersebut mengeluarkan hartanya bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia boleh menjadi amalan yang memotivasikan orang lain. Tapi dengan syarat, bagaimana ia dibolehkan jika sekiranya kita ni jadi orang yang tidak riak. Tidak riak. Maknanya bergantung kepada niat masing-masing. Maknanya tak salah. So kita tak boleh marah kan kalau sekiranya ada orang dia bersedekah, kemudian diperlihatkan sedekahnya, tak salah. Okay, so kita kata riak orang tu, riak orang tu. Kita ni bab-bab riak ni, kita jangan jadi macam Tuhan. Kita ni tak tahu orang tu riak ke tidak kan. Alhamdulillah lah kalau dia sedekah, dia memperlihatkan sedekahnya, kita yang melihat orang itu sedekah, kita tak bolehlah kita nak hukum dia riak ke, dia tak ikhlas ke apa-apa kan. Yang penting ialah bila kita nampak tu tadi, kita doa yang baik-baik dan buat kita untuk jadi orang yang bersama-sama bersedekah. Bersedekah untuk membantu. Macam kita sekarang ni kan, okey. So kalau kita tahu kita dah tak boleh pergi ke masjid, maka tak apalah, kita sedekah. Sedekah tu macam mana? Ada banyak cara kan. Sekarang ni kita ada PayNow, kita ada online banking, apa sajalah dengan cara yang kita boleh buat. Walaupun tak dapat nak pergi ke sana, buat. Kita kata, takutlah Ustazah nanti orang nampak nama kita. Nak buat macam mana? Yang penting kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak kisahlah orang nampak ke, orang tak nampak ke, kan? Itu bukan persoalannya. Persoalannya apa yang kita sumbangkan itu tadi. Ya ikhlas ataupun tidak. Okey, yang penting kita jaga niat masing-masing. Dan kita yang melihat nama orang bersedekah ke apa tadi kan, kita pun janganlah kata, riaknya orang tu, dia pamerkan nama dia. Tak perlu untuk kita kata sedemikian. Yang penting bila kita mungkin nampak ke orang bersedekah, orang menderma, lalu kita baca nama dia kan, Alhamdulillah, bagus orang tu, kita pun jadi termotivasi untuk turut sama-sama menginfakkan dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dengan tujuan kan mudah-mudahan
terhapuslah dosa-dosa yang kita lakukan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Itu bagus. Okay? Tak kisahlah, sikit pun tak apa. Jangan kita fikir, kalau saya derma, saya nak mesti derma $100. Jangan fikir sedemikian. Tak apalah, apa-apa yang kita ada, ikut kepada kemampuan masing-masing. Jangan kita nampak nanti kan, mentang-mentang kita nampak orang tu je sedekah $200. Kita pun jadi malu untuk bersedekah dengan $10 kita. So kita tak boleh sedemikian. Biarlah dia ada $200. Dia nak sedekah dengan $200 dia. Itu rezeki dia. Itu bahagian dia. So pada bahagian kita, bila kita mungkin kita ada $10, even $5 kita ada sekalipun, jangan kita rasa berat untuk keluarkan apa yang kita ada untuk kita derma. Okay? Kerana kita malu dengan orang lain. Ini maknanya kita nak orang lain puji, kita nak orang lain lihat. Itu yang jadi masalah. So kalau kita ni ada apa-apa sajalah di sudut wang ringgit kita tadi, kan, tak kisah sikit pun tak apa, keluarkanlah supaya dia menjadi amalan yang boleh menyebabkan terhapus dosa-dosa kita. Sebab kita ni pun kadang tak tahu apa dosa yang kita buat. Jadi kalau kita banyak bersedekah ni, mudah-mudahan mungkin ada dosa yang tidak kita sengajakan tu tadi kan, dia menjadi penghapus kepada dosa-dosa yang dilakukan tersebut. Okey, baik. So antara perkara tapi nak tekankan juga, tapi kalau kita boleh, seboleh mana kalau kita nak menyembunyikan sedekah kita itu, dia lebih baik. Lebih baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga dalam ayat Al-Quran tadi, dan juga Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi yang lain. Antaranya kan, ada Nabi SAW sebutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Ialah antaranya mereka yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui. Hanya sekadar tangan kanan saja. Okey, maknanya dia sedekah, tak ada satu pun orang yang mengetahui apa yang dia lakukan tu tadi. Ini adalah yang terbaik. Maknanya ganjarannya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimah, itu sahajalah. Saya kirakan ini, saya jadikan ia sebagai perbincangan kita yang terakhir untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan pada pintu-pintu kebaikan yang ketiga. Sebab tadi kita ada 3 kan. Satu tadi Nabi sebutkan as-sawmu junnah, puasa adalah perisai. Seterusnya tentang puasa yang menjadi amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ketiga, Nabi ada sebutkan pintu kebaikan yang ketiga ialah berkenaan dengan solat malam. So insya-Allah kita akan bincangkan tentang solat malam ini pada sesi kita yang akan datang. Okey. So saya harap apa yang kita bincangkan pada hari ini jangan lupa diulang kaji sekali lagi untuk kita bawa perbincangannya pada minggu hadapan agar perbincangan itu seterusnya menjadi perbincangan yang lebih cantik. Sebab kalau kita dah lupa kan apa yang kita bincangkan hari ini, dia akan jadi tiba-tiba masuk je, saya cakap apa yang minggu lepas, tak ingat. Jadi maknanya belajar tu saya harap dapat diulang kaji. Diulang banyak kali agar kita ingat. Hadis-hadis yang saya sebutkan, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kalau baiklah saya harap dapat dihafal. Supaya ia menjadi pegangan dan pedoman kita untuk kita amalkan sepanjang kehidupan kita. Okey, baik, itu sahaja muslimah untuk hari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.